سول ومأمول صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung balik pada muka surat yang ke-8 daripada kitab kita Wishahul Afrah. Baris yang kedua daripada atas. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Ada tu kita lebih-lebih dah. Kalau siapa-siapa nak ambil lagi tu nak dengar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memeliharakan atasnya sesiapa tadi itu sembahyang, nescaya dimuliakan dia oleh Allah dengan 5 perkara. Dia sandarkan suatu kenyataan kepada baginda Nabi SAW. Dia kata siapa yang jaga semaya dia, insya-Allah balasannya Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 5 perkara. Dia akan nyatakan di sini 5 perkara tersebut. Pertamanya, diangkatkan daripadanya seorang picik kehidupannya. Picik ni dengan makna sempit lah. Picik dengan makna sempit kehidupan dia. Kalulah kata takdir dia ni, hidup dia ni penuh dengan dugaan, rasa sempit. Orang panggil penuh dengan stres, penuh dengan mikir benda-benda ngaruk. Dia rasa sempit lah hidup dia. Kalau dia jaga semaya, insya-Allah Tuhan akan akak benda tadi tak kena kepada diri dia. Ni nikmat yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang jaga semaya, hidup dia tidak akan rasa sepi. Yang kedua, dan diangkatkan daripadanya azab kubur. Salahlah kalau kata dia ni kena azab kubur, insya-Allah dia akan selamat. Ambo tak syarah lebih lah sini dah. Dan diberikan suratan amalnya seorang yang jaga semaya tadi dengan kanannya, iaitu dengan tangan kanannya. Dengan kanannya, dengan maksud dengan tangan kanannya, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dia cerita bahawa ahli-ahli syurga yang mendapat berita gembira itu, dia akan terima amalan buku amal dia daripada tangan kanan. Hak ni kelebihan siapa jaga semaya, dia akan terima buku suratan amalan dia dengan tangan kanan. Tangan kanan ni isyarat kepada gawa, kepada kejayaan dia, supaya dia ni boleh masuk dalam syurga. Mudah nak cek gak siapa boleh buku rizak dia daripada tangan kanan, insya-Allah boleh masuk syurga. Ibarat gak siapa-siapa nak ambil rizak SPM esok, dia dapat rizak tu comel, bewah dah lah. Tapi kalau siapa dapat rizak tu, orang tutup rizak dia. Dia kertas selik tu, biasa lagi. Dia terbuka, dia boleh tutup.
Kalau Rizak comel ni orang buka dulu lagi. Sebab nak tunjuk bahawa dia ni dapat ganjaran yang comel. Tapi kalau siapa dapat Rizak tak comel tu kan, ustaz dia pun sebut salah nak bagi. Rasa malu. Obat disebut salah belaka. Jadi kalau siapa dapat amalan dia ni daripada tangan kanan, insya-Allah dia ni akan dapat masuk syurga. Dan lalu ia seorang yang jaga semaya tadi atas sirat seperti kilat. Kita semua ni di akhirat nanti akan lalu di satu titian yang dibangsakan sebagai sirat. Orang panggil satu titian yang disebut dalam suatu hadis bahawa orang panggil apakah hakikat bagi sirat tadi? Nak kata nipih dia tu nipih daripada seorang rambut. Nipih tu kalau kata belah orang rambut kita ni belah 10 pun tak siapa lagi nipih dia. Dan tajam dia tu lebih daripada tajamnya dalam mata pedang. Hak tu hadis riwayat dhaif lah. Akan tetapi gitulah hakikat dia bagi orang yang jaga semaya. Kalau nak kira dia lalu sirat tadi tu seperti kilat. Dengan maksud apa seperti kilat? Dengan maknanya dia ni lalu tu dalam keadaan pantas. Sekalilah ya. Daripada hujung sana pergi dah ke hujung sana masuk dalam syurga. Ada pun bagi orang yang syakawah, orang yang celaka, dia nak lalu atas sirat tadi tu penuh dengan dugaan jatuh berdebok masuk dalam neraka. Orang siapa jaga semaya ni dia lalu sirat tadi tu laju seperti mana kilat. Orang tak nampak flash. Okey, kita tengok movie kan flash. Laju orang tak nampak pun. Orang tua tak tahu. Orang muda ni tahu kepada flash. Dan masuk syurga dengan tiada hisap. Masuk syurga tanpa orang cek gapo. Tak perlu dihisap, tak perlu dihitung lagi. Terus dia masuk dalam syurga. Habis itu. 5 ganjaran bagi siapa yang jaga semaya dia. Dan mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang diseksa oleh Allah akan mereka yang bermudah-mudah dengan semaya tadi dengan 15 seksa. Banyak. 15. 6 seksa di dalam dunia. Nak kiranya ni dalam dunia. Dan 3 seksa ketika hendak mati. Yang ni ketika sakratul maut. Ketika mana nyawa dia tu nak keluar daripada jasad dia. Ketika tu kena 3 seksa. Dan 3 seksa pada ketika masuk dalam kubur. Nak masuk dalam kubur nanti ni orang tinggal dah kita, tanah kita dalam kubur, kena 3 seksa dia. Dan 3 seksa tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Bila kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari perkiraan hisab nanti ni, kena pula 3 seksa. Gapo dia ni seksa yang kena kepada orang yang tak jaga semaya ni? Maka ada pun 6 seksa di dalam syurga. Di dalam dunia. Ada syurga, bukan syurga, dunia. Kena seksa dalam dunia, nekaranya maka pertamanya dihilangkan berkah daripada umur dia. Keberkatan tak ada pada umur. Dia tu kalau nak kiranya hidup dalam dunia ni panjang umur dia. Tapi tak berkat. Hidup dia ni kalau kira tak cukup sebuah-sebuah. Nak dibandingkan dengan orang yang umur pendek tapi hidup berkat, cukup lekat. Dianya orang panggil tak mengeluh, tak minta dengan orang. Ni penuh dengan keberkatan. Tetapi orang ni hilang keberkatan daripada umur dia. Mudah nak kiranya kalau kita nak banding, orang yang berkat umur ni, dia buat suatu perkara, hasil dia ni seperti mana orang buat pada masa yang panjang. Dia buat sebentar ya, tapi hasil dia banyak. Kalau orang tak ada berkat ni, umur banyak pun, tapi tak ada gapo hasil dia. Kita dalam dunia ni seumur lah. Biasanya kita doa biar Allah panjangkan umur. Kena beringat tu. Siapa doa biar panjang umur ni dia tak comel lagi doa dia tu. Sebab kalau kata doa panjang umur, tiba-tiba lah Allah makbul doa kita. Misalnya deh, kita ni panjang umur. Umur 90 tu ketah. Naik umur 100 jelepek atas katil. Orang nak uwi makan pun kena lalu kot tiu. Misalnya. Ada berkat ke umur ketika tu? Tak ada. Jadi kalau kita minta umur panjang, tak sih jadi gitu. Jadi siapa minta umur panjang ni, dia kena tambah sebutir lagi. Kriteria dia, iaitu umur panjang yang berkat. Ataupun kadang-kadang umur tak panjang, tapi berkat. Hak ni yang kita nak. Kalau umur panjang tak berkat, rugi kita. Orang panggil habis modal. Kita nego ni biar modal sikit, tapi untung banyak.
Janganlah kita ni guna modal banyak, untung sikit rugi. Hak ni hilang berkat dia. Tu yang pertama. Yang keduanya dihapuskan tanda-tanda orang yang solihin daripada mukanya. Orang tak jaga semaya ni, kita tengok muka dia ni gelap. Tak ada cahaya, tak ada nur. Kita tengok dia ni, hati kita tak tenang. Nak dibandingkan kalau kita tengok orang yang penuh cahaya di muka dia ni, kita tengok muka dia pun kita rasa tenang, tak ada rasa nak buat maksiat. Kita pun kalau boleh nak duduk sama-sama dengan dia. Kalau nak banding kan, biasanya ulama-ulama besar mari ke. Misalnya Habib Umar, Syekh Ali Jumaah Boni mari. Kita tengok muka dia tu kita rasa tenang, kita tak ada rasa pun nak buat maksiat. Hati kita pun rasa terikat dengan dia, kalau boleh nak duduk dalam majlis dia sentiasa. Ni lainlah kalau contoh tengok muka dia. Maaflah kalau tengok muka anak rasa serabu. Beci aku tengok muka dia. Ni tak ada nur mana. Biar muka putih pun kalau tak ada nur, orang tak suka tengok kita. Tapi kalau muka kita ni hitam gelap, tetapi ada nur, orang tengok tu kan, Allah comelnya mata memandang, sedapnya mata kita pandai dia. Hak tu pentingnya nur pada muka. Hak ni disebut dalam Al-Quranul Karim kan. Ada tanda orang-orang yang sujud kepada Allah Ta'ala ni ada tanda di muka dia. Begitu juga orang semaya. Ada pun tanda dua butir atas kepala ni, ingat juga tu tak nanti kuat semaya kan. Tanda dua butir atas kepala tu kadang-kadang kalau kita gonyoh pun jadi. Pandai dia. Ada seorang tu ana pernah lah ngaji dulu sekali. Dia kata orang yang kuat semaya ni kadang-kadang ada tanda dahi dua butir kan. Dia pun kata, kawan nak jadi gitu juga. Lagu mana dia buat? Dia pergi tonyok dahi dia. Setiap kali semaya tu kan dia gonyok-gonyok. Pok kapek ni kan. Kalau kapek jenis lama tu kau kuat boleh jadi. Kita ni kapek lo ni comel, tergelai dahi semaya, sedap, lembut. Dia ni nak tahu. Dia kata, dia ni nak jadi biar orang kata dia ni kuat semaya. Jadi dia gonyok dahi dia jadi hitam. Orang kata Allah kuatnya habis semaya. Walha tuanya. Orang panggil bobo semaya. Orang bel tu kat liar. Tapi kalau orang nampak Allah kuatnya tahajud, akhi kuatnya tahajud. Nak nipu orang. Nak teka perempuan dengan cara gitu. Tanda di dahi ni bukan tanda dia lagi ni. Hak tu mungkinlah kalau dia kuat semaya mungkin akan timbul. Dan mungkin juga orang yang tak kuat semaya pun dia mungkin timbul juga, kena timbul demo bekah. Tapi awak nak kata kuat semaya ni ada nur pada muka dia, ada cahaya dia tu kan. Orang panggil tengok juga Allah. Ni muka-muka depan anak ni Allah penuh cahaya. Tak boleh nak tengok anak. Gitu. Ni bukan kalau kita tengok muka dia agak serabut hak tu tidak. Hak tu tidak. Kalau orang tak jaga semaya ni, dihapuskan tanda-tanda orang solihin daripada muka dia. Dan ketiganya, segala amal yang ia beramal akan dia, tiada diberi pahala akan dia oleh Allah Ta'ala. Kalau dia buat amal sekalipun, dia tak dapat ganjaran yang selayaknya bagi dia. Boleh jadi kerana orang panggil tak cukup syarat-syarat dia. Taharah dia tak jaga dia. Orang tak jaga semaya, dia tak pandai jaga nak ambil semaya. Dia akan kaya habis dengan amalan-amalan yang lain. Maka kalau dia bersungguh pun, kalau orang ni tak semaya, tapi tiba-tiba dia kata kawan kuat sedekah. Kawan kuat buat majlis ilmu. Tu tak semaya. Tapi suka panggil orang mari makluk. Ya ada ke perangai orang? Dah tahu dah tak semaya, dia nak buat benda-benda gini. Kalau gitu tak dapat ganjaran yang selayaknya bagi diri dia. Dan keempatnya, tiada diangkatkan baginya doa kepada langit. Dia doa tu tak sampai langit. Orang panggil lagu mana dia nak makbulkan doa dia? Kalau doa dia ni malaikat atau akak dia sampai ke langit. Kita doa sehari-hari ni, kiblat kita ke di langit. Sebab tu orang doa ni orang tengok ke atas, orang tak tengok ke bawah. Kata zuhud dia tengok ke bawah dak. Kita doa ni kalau orang tu siapa sungguh-sungguh dia akan tengok langit. Akak tangan dia ke langit. Sebab kiblat kita di langit. Dengan mana kiblat di langit ni doa ni? Maknanya doa kita ni diangkat oleh malaikat naik ke langit pertama, naik kedua, ketiga. Gitulah cara dia. Kalau orang tak jaga semaya, doa dia ni orang panggil lekat di tengah jalan. Ibarat agak kalau kita nak minta peruntukan daripada pejabat kerajaan, sekat jabat tengulu tak atas-atas. Kita nya duk berharap lah kata bulan depan masuk bantuan kita, masuknya permohonan yang kita minta,
Rupa-rupanya duk sekat duk dalam bilik tok ngulu. Tok ngulu tak pergi atas. Lagu mana? Habislah kita duk mintanya. Kita duk suruh tapi tak dapat apa yang kita minta. Gitulah juga bagi orang yang tak semaya. Semaya tu sendiri adalah doa. Kalau dia ni tak semaya, lagu mana dia nak doa di luar dengan harapan dia nak dapat ganjaran dia? Tak dapat gapolah. Lebih kurang gitu. Kelimanya, tiada ada baginya bahagian di dalam doa orang yang solihin. Dia tak termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ni, wali-wali ni, dia sentiasa mendoakan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak semaya, kita ni tak dapat masuk dalam gia doa orang-orang yang soleh. Rugi. Rugi. Habis itu. Dan keenamnya keluar rohnya dengan ketiadaan iman. Inilah benda yang kita tak usah sekali. Mati tu dalam keadaan tak ada iman. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia akan orang yang tak semaya pada ketikanya hendak mati. Time mana dia ni sakratul maut, dia ni hampir-hampir dah nak mati, kena 3 seksa. Gapo dia benda tadi? Maka pertamanya, bahawa mati ia kehinaan. Dia mati dalam keadaan hina. Boleh jadi dia mati tu, orang tengok ni penuh dengan seksa. Orang panggil kucak, orang panggil apa? Tak lepas nak napah. Orang panggil muka dia jadi hitam, keluar nanah, keluar darah, keluar ulat. Ni mati dalam kehinaan. Dan keduanya bahawa mati padahal ia lapar. Tanya dia nak mati tu terasa lapar. Dia minta orang nak jamu ke dia makan. Tak lepas lagi, lapar lagi. Lapar. Orang panggil lapar ni salah satu azab. Kelaparan ni azab. Sedapnya ialah kekenyangan. Tetapi kalau dia lapar ni kak, azab azab. Dia degu dia. Dan ketiganya bahawa mati ia. La'ala sawab. Kita anak ni tak tahulah kita antum lagu mana. Kita anak ni dia salah cetak. La'ala sawab ia. Bukan an. Tidak tu. Ia. Alif nun kita tukar kepada alif ya. Tak okey. Kita hantar kan? Alif nun juga. Alif ya dah. Comel kita baru. Kita lama je tak betul. Bahawa mati ia padahal dahaga air. Mati dalam keadaan dahaga air. Dan jikalau diberi minum akan dia segala laut dunia sekalipun, kita dia ni minum 7 laut air dalam dunia ni kepada dia, tiada puas dahaganya. Tak lepas lagi dahaga. Lah air sebanyak mana sekalipun, tak lepas lagi. Dia nak minta lagi air-air. Dan ini memang membuktikan bahawa, memang terbukti bahawa setiap kali kita ni nak keluar roh, kalau kita tengok orang yang nak mati, inilah fitnah ketika mana orang tu nak mati. Pertamanya dia lapar. Yang keduanya dia dahaga. Sebab itu orang yang nak mati ni, kalau kita tengok, orang panggil mulut dia ni terbuka, kering. Bahkan diceritakan dalam hadis, wallahualam hadis tadi tu mungkin hadis dhaif, bahawa Nabi SAW ketika mana dia nak meninggal dunia, Nabi terasa amat dahaga. Nabi sendiri rasa dahaga. Sehingga kan Nabi minta kepada para sahabat supaya bawakan air kepada baginda Nabi untuk Nabi minum. Dan Nabi minta kepada para sahabat, antaranya Sayyidina Ali, untuk dibawakan siwak untuk Nabi bersugi. Sebab salah satu orang panggil fadilat sugi ni ialah untuk mengurangkan dahaga. Kalau orang yang suka sugi ni, dia jenis tak dahaga mana. Melainkan kalau kita ni jenis tak minum air, orang yang tak jenis tak gosok gigi ni, dia jenis dahaga. Tapi kalau orang siapa kerap bersugi, dia kurang minum air. Sebab itu kalau orang yang berpuasa kan, dia biasa dengan sugi, mudah dia nak puasa. Tapi orang yang kurang mengamalkan sugi, payuh dia nak puasa. Sebab apa? Rasa dahaga semua. Sebelum masuk boleh puasa nanti ni, start lah bersugi kan. Ni orang panggil azab bagi orang yang nak mati ni, ialah dia akan rasa dahaga. Kalau orang jenis gini, wilah air dia banyak mana sekalipun, tak lepas lagi dahaga dia. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia di dalam kuburnya. Maka pertamanya disempit oleh Allah atasnya.
akan kubur hingga berselisih segala tulang rusuknya. Azab orang yang tinggal semaya ni, kalau dia mati dalam kubur nanti, kubur dia akan jadi sepit. Siapa-siapa tulang rusuk dia ni akan berselisih. Tulang rusuk kita ni comel ke besar molek ni, duk gini. Tiba-tiba bila sepit berselisih tulang kita kena hempit. Sebab itu kita doa oleh Allah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala luaskan kubur kita kan. Biarlah kita kata ni rasa selesa di dalam kubur. Dia ni jadi satu raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Bukanlah orang panggil satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Ahok ni azab bagi orang yang tak semaya ni kau ni. Kubur dia akan jadi ke hospital hingga tulang dia ni selisih sampai hancur habis tubuh badan dia. Dan keduanya dinyalakan api atasnya, atas orang tadi di dalam kuburnya. Berbalik-balik ia atas bara api pada malam dan siang. Oh, di dalam kubur ada api gini kak. Kita nak lari mana? Nah, duk main atas bara api gitulah, kena bakar sehari semalam. Dan ketiganya dikeraskan atasnya atas seorang ular di dalam kuburnya. Dikeras ini dengan makna dia ni dikuasai, dia ni dikendalikan, dia ni didominasikan oleh seekor ular. Dalam kubur tadi nama ular tu apa? Namanya Asy-Syuja'ul Aqra. Nama ular tadi ada gelar dia. Namanya ialah Asy-Syuja'ul Aqra. Dipukulkan dia seorang tadi. Sebab apa dia kena pukul? Kerana meninggalkan semaya. Dan menghabisi, diazabkan dia. Orang panggil dia kena azab sampai habis. Orang panggil habitat dia kena azab dengan qadar segala sembahyang, yakni dengan qadar sembahyang yang ditinggalkan dia. Semakin banyak sembahyang yang dia tinggal, semakin kerat, semakin berat azab yang dia kena. Ular tadi tu pula, orang panggil duk seksa dia. Lepas ni kita cerita kebenaran hadis ni lagu mana. Berat ni kalau kira ni. Cumanya disebut dalam hadis bahawa perihal tentang Asy-Syuja'ul Aqra disebut di dalam beberapa hadis yang sahih, tetapi menceritakan tentang azab orang yang meninggalkan keluar zakat. Dan azab tadi tu kena pada hari kiamat, bukan dalam kubur. Banyak hadis-hadis sahih dia menuju kepada makna tadi. Adapun berkaitan dengan Asy-Syuja'ul Aqra di dalam kubur, ini diriwayatkan dalam hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan Asy-Syuja'ul Aqra dalam kubur. Adapun hadis yang sahih, kebanyakannya ialah berkaitan dengan orang yang meninggalkan mengeluarkan zakat dan dia diazab pada hari kiamat. Bukan di dalam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Itulah lebih kurang Asy-Syuja'ul Aqra. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia. Orang yang tinggal semaya tadi, tatkala berjumpa dengan Tuhannya itu, apabila terbelah langit, datang akan dia malaikat. Dan tangannya malaikat rantai. Di tangan malaikat tu ada rata. Besar setara mana, panjang setara mana rata tadi? Dia kata sini panjangnya 70 hasta. Panjang ni. Rata ni malaikat bawa. Padan dengan malaikat lah. Malaikat ni besar, tak serupa dengan kita. Dia bawa rata tadi, panjang dia 70 hasta. Maka dibelenggukan dia. Dibelenggu dengan maksud dia ni kena ikat. Kena rata. Rata tu mana? Pada tengkuk dia. Malaikat ambil rata tadi, ikat kat tengkuk dia. Kemudian maka dimasukkan dia rata tadi di dalam mulut dia. Ambil rata tadi masuk dalam mulut dan dikeluarkan daripada dubur dia yang di dalam punggung dia. Orang panggil masuk ke atas, tubik ke bawah. Nak azab orang yang meninggalkan sembahyang. Berat ni. Dan menyeru ia malaikat. Dia kata gapo? Inilah balasan. Inilah dibalaskan mereka yang mensia-siakan segala fardu Allah. Malaikat dia kata, inilah balasannya bagi orang yang tidak melakukan
tanggungjawab dia dalam melaksanakan fardu-fardu yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas diri dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat yang digelar sebagai turjumanil Quran, sepupu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bahawa adalah satu halaqah, iaitu satu cicing ataupun satu lingkaran daripada rantai itu. Rata ni kan orang panggil gabungin antara beberapa cicing tu kan. Rata-rata tu kalau nak kira satu tu jatuh ia atas bumi. Jatuh atas bumi ni nescaya dihanguskan dia. Hacun lembu dunia ni terbakar kerana orang panggil satu rata tu jatuh atas muka bumi. Hak ni rata masuk dalam mulut. Siapa tu ubik kut dubuh. Beratlah azab ni kena kepada orang yang tak jaga semaya. Kena beringat sungguh dah ni. Besar ni azab dia. Hak ni baru sah. Ya ada 3. Yang kedua, dan keduanya tiada ditilik Allah kepadanya. Allah Ta'ala tak pandai dia. Dengan makna Allah Ta'ala tak pandang dengan pandangan rahmat kepada dia. Tidak ditilik dengan makna tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Bila kata gitu tak ada peluang adalah dia nak masuk syurga. Ibaratnya kalau nak banding dengan dunia ni lah. Kalau kata kita pergi ngadak Sultan tak tengok pun muka kita. Kita nak masuk dalam syurga, di dalam istana tu, Sultan tak keling kepada kita. Lagu mana perasaan kita? Sanggup ke tak nak masuk dalam istana dia nak ngadak? Kalau kata dia nak bagi anugerah, dia tak paling pun tengok muka kita. Rasa malu Kita nak pergi jalan rumah terbuka, tuan rumah tak buka pun pintu kita, tak tengok pun muka kita. Maknanya tak ada peluang adalah nak ambil duit raya dalam rumah dia, nak makan makanan dalam rumah dia. Gitu. Tak ada pandangan rahmat kepada dia. Dan tiada disuci Allah akan dia, dan baginya azab yang amat pedih. Ni azab besar ni. Kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Habis. Ni riwayat yang dia nyatakan. Baik. Apakah status riwayat hadis ni? Kalau nak kira ni besar ni. Orang panggil azab yang kena kepada orang yang tinggal sembahyang. Maka para ulama dia mengkaji kesahihan hadis ini, maka mereka menyatakan bahawa riwayat hadis ini ialah maudhu'. Hadis ini hadis yang direka-reka, lagi pula makdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu' ni, hadis yang reka-reka. Siapa kata tu? Bukan hamba kata dah. Ulama yang kata hadis ni hadis maudhu', antaranya ialah Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Mizanul I'tidal. Ulama besar, nama dia Imam Zahabi, dia sebut dalam Mizanul I'tidal, dia kata hadis ni hadis yang maudhu', hadis yang batil. Begitu juga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mengiyakan apa yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitab dia tadi, dan dinyatakan oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Lisanul Mizan. Kalau siapa-siapa belajar di universiti kisim hadis, dia akan belajarlah dalam kitab-kitab takhrij kitab-kitab ni. Awak akan belajar, awak akan cari hadis-hadis ni betul atau tidak. Antaranya dalam kitab Lisanul Mizan dan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Suyuti dalam kitab dia Zailul Mawdu'at juga, dia kata hadis ini adalah termasuk dalam di kalangan hadis-hadis yang maudhu', yang direka-reka untuk menakutkan orang ramai. Dia ada perangai dulu. Ada orang ni dia reka-reka hadis, tujuannya comel, iaitu untuk menakut-nakutkan orang. Jadi ni nak kecek tu sedap. Jadi dia menyandarkan benda tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah kita ni disebut oleh hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersedialah dia ni menempuh satu tempat dalam neraka. Lepas tu musannif tuan pengarang kitab sebut dalam kitab dia ni lagu mana ni? Tujuan tuan pengarang kitab kita ni mari dalam kitab dia ni untuk kita kaji dan juga kita nyatakan kepada orang ramai. Maka timbul satu persoalan, apakah hukum untuk kita menceritakan ataupun kita membacakan hadis-hadis yang maudhu' begini? Maka ulama-ulama telah menyatakan, antaranya Imam An-Nawawi, begitu juga Al-Imam Ibn Salah dan Imam Suyuti dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, dia kata haram kita riwayat hadis yang maudhu'.
Tak boleh kita nak nyapa ke orang hadis maudhu'. Di ceramah kita kata hadis yang maudhu', tak boleh, haram. Kerana kita menisbahkan sesuatu yang tak benar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nyatakan dalam kitab kita ini dibolehkan apabila untuk kita nyatakan bahawa hadis tersebut adalah maudhu'. Sebab mungkin ada orang yang akan nyatakan dalam kitab-kitab yang lain, maka kita pun baca juga dalam keadaan untuk menyampaikan darjat hadis tadi. Maka ketika itu dibolehkan. Tetapi kalau kata nak mengajar orang, nak berdakwah, kita baca hadis maudhu', hak ni hukumnya adalah haram. Hadis ni kalaulah kita kaji, disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin bagi Abil Lais As-Samarqandi. Kitab itu dia nak cerita tentang peringatan kepada orang-orang yang lalai. Jadi mungkin dia mengambil daripada orang yang dia Allah Subhanahu Wa Taala alam, kita pun tak tahu. Hadis ini dinyatakan dalam kitab tersebut. Habislah situ dah. Dan diriwayatkan bahawasanya, dia ayat lagi ada satu benda ni diriwayatkan bahawasanya pertama-tama orang yang dihitamkan mukanya pada hari kiamat itu, siapa muka dia ni akan jadi hitam pada hari akhirat. Bukan setakat hitam tu, dia ni orang mula-mula jadi hitam. Maknanya ramai lagi akan jadi hitam muka dia akhirat nanti. Cuma orang mula-mula yang jadi hitam muka dia pada akhirat, siapa dia? Segala muka orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang tak semaya ni gelap muka dia. Nak lagu mana? Orang yang tak semaya dengan mana dia tak ambil air semaya. Kita tahu dah antara fadilah orang yang ambil air semaya ni, dia dapat cahaya yang berlimpah ruah yang ada di muka dia, yang ada di tangan dia, yang mana kalau kita berada di padang mahsyar, kita akan nampak dia ni bercahaya walaupun kita berada daripada jauh. Dah demo tak semaya, lagu mana muka demo nak bercahaya? Maka muka dia ni akan jadi hitam nak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Gelap muka dia. Dan bahawasanya di dalam neraka itu satu wadi. Apa maksud wadi? Iaitu satu lembah. Dinamakan dia lembah itu ataupun wadi tadi Lamlam. Nama dia Wadi Lamlam. Gapo dia yang ada dalam wadi? Di dalam Wadi Lamlam itu beberapa ular dengan sebesar-besar tengkok utuh. Besar tak besar ular tadi tu, nak kira besar tengkok utuh. Besar tengkok utuh ni. Kita nak sembelih tu payah. Besar tengkok utuh ular tadi, besar dia. Panjangnya perjalanan sebulan. Panjang dia tu kalau nak kira orang zaman dulu jalan, sebulan perjalanan melalui utuh. Nak kira zaman ni tak lah. Mana zaman dulu perjalanan sebulan, itu panjang ular tadi. Ada dalam Wadi Lamlam. Dipagutkan. Orang zaman dulu dia tahu ni masuk dipagutkan. Hamba tengok dalam kamus Dewan Bahasa memang ada. Dipagutkan. Apa maksud pagut? Pagut ni dengan maksud dipatuk. Orang tahu. Pagut ni dengan maksud dipatuk ataupun kena sengat. Kalau sini kat, kalau ular kat mana kena patuk. Dipatukkan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi ular ni tugas dia mematuk orang yang tak semaya. Maka bergelegok racunnya. Racun dia patuk tadi tu, siapa-siapa gelegok di dalam jasadnya 70 tahun. Nyaknya ni bakar dalam tubuh badan kita ni kerana ada racun ular tadi 70 tahun dia gelegok dalam badan kita. Kemudian maka hancur dagingnya. Selepas 70 tahun baru hancur tubuh badan dia. Duk gelegok gitu. Kita kalau gelegok apa hancur badan tu tak apa. Orang panggil habis dah azab. Ni tidur 70 tahun duk gelegok gitu. Barulah habis tubuh badan kita. Ni berat ni. Hadis ni juga diriwayatkan dalam kitab Az-Zawajir dengan dinyatakan bahawa dia kata diriwayatkan tanpa menyebut sanadnya. Dalam kitab Az-Zawajir oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Tak tahulah riwayat hadisnya, tidak dicari oleh ulama, tak jumpa sanad hadis tadi. Jadi hadis-hadis yang kita sebut ni, tujuan kita ngaji ni ialah untuk nandalah. Sebab boleh jadi salah-salah awak pergi dengar ada orang ceramah, dia menyampaikan hadis seperti mana yang ada dalam kitab ni, maka kita tahu bahawa hadis tadi tu darjat dia setara mana. Inilah kita ngajinya. Bukan sekadar baca juga. Bukan apa yang ada dalam kitab boleh kita nyatakan kepada orang ramai.
dengan mudah-mudah. Tidak apa yang ada dalam kitab tu boleh kita sampaikan kepada semua orang. Dalam kitab pun kena tapis. Dulu mudah orang kata. Gapo dalil demo? Ada dalam kitab. Lah ni tak boleh. Bukan semua ada yang dalam kitab tu kita boleh sampaikan. Kerana boleh jadi tidak ada kesahihan dia. Kita ahli sunnah pun kena pegang jugalah dengan kaedah tu. Ni nanti semua ada dalam kitab, kita nak nyapa kita. Orang Wahabi boleh kata kita pula. Subah tu sabah tu. Tapi tak pandang ada yang ahli juga. Nyanyi kau orang. Dan tersebut pada hadis yang lain. Barang siapa mengekalkan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah. Dia ni berterusan semaya jemaah 5 waktu. Dia tak tinggal. Dia kurnia Allah akan dia 5 perkara. Dia dapat 5 perkara. Gapo dia? Diangkatkan Allah daripadanya sempit kehidupannya. Di mana dinyatakan oleh atas tadilah. Lebih kurang dah. Diangkatkan daripadanya azab kubur. Tak kena azab kubur. Dan diberikan suratan amalnya dengan kanannya. Yakni dengan tangan kanan dia. Dan lalu ia atas sirat seperti kilat yang menyambar. Dengan makna laju. Laju dia lalu atas sirat. Dan masuk syurga dengan tiada hisab. Seperti mana hadis atas tadi. Dan barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam berjamaah. Dia ni orang panggil licah. Tak usah semaya berjamaah. Dia angkat Allah barakah daripada usaha dia. Dia buat amal gapo-gapo pun tak dapat berkat. Dan daripada rezeki dia. Dia rezeki dapat pitih gapo pun tak dapat berkat. Orang panggil kalau nego tak utuh mana. Ada pitih pun segera tak cukup lagi. Orang panggil tak berkat rezeki dia. Kaya saja tapi nampak tu itu seorang miskin. Ramal lah ni. Duit banyak. Gaji RM10,000. Tapi hutang melebihi daripada gaji. Nak bayar hak ni, nak bayar gak tu. Alah sekali dia ni orang miskin. Tak berkat mana hidup dia. Dan tiada diterimakan segala amalnya. Tak terima amalannya. Dan dihilangkan tanda kebajikan daripada mukanya. Dan adalah ia kebencian pada hati manusia. Dan diambilkan ruhnya padahal ia lapar lagi dahaga. Dan dikeraskan di atasnya soal kubur. Dan atasnya kubur sempit lagi kelam. Ini serupa dengan hadis riwayat ku atas tadi. Dan dikeraskan atasnya pada hisab pada hari kiamat. Dan dimurka Tuhan atasnya. Dan diseksakan dia dengan masuk neraka. Lebih kurang daripada atas tadi. Hadis ini juga disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin tanpa dengan sanad. Serupa dengan atas tadi. Lebih kuranglah mafhum dia. Dan berkata Qatadah ni salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in dia belajar kepada para sahabat. Dia kata gapo lazimkan olehmu dengan sembahyang. Maknanya mu ni kena semaya sama. Maka bahawasanya sembahyang itu tabiat orang mukminin. Nak kenal orang beriman, dia suka semaya. Ada pun orang yang jenis iman tak kuat mana ni, kurang sembahyangnya. Ni kau tak ada ya. Nak kenal orang tu orang beriman sungguh-sungguh, dia ni rajin bersembahyang. Rajin semaya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini umat yang dirahmatkan dia. Umat ini umat yang dirahmatkan dia. Tuan pengarah kitab kita ni mari satu hadis. Dia ambil potongan kecil daripada satu hadis. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daud As-Sijistani dalam kitab dia Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ummati hadhih ummatun marhumah. Umat aku ini adalah umat yang dirahmati. Riwayat ni kalau sampai situ, ni hadisnya sahih. Tetapi selepas daripada tu, riwayatnya ada dipertikaikan. Situ ya hadis sahih. Ada pun orang panggil riwayat selepas daripada hadis tadi, selepas tu kita kena kaji balik. Dan tiada diangkatkan Allah daripada mereka itu. Ni tidak dinyatakan dalam kitab Sunan Abi Daud. Bukan riwayat dia. Dia kata sini tiada diangkatkan Allah daripada mereka itu akan bala melainkan. Maknanya Tuhan ni wi bala kita
Dan Tuhan tak akad bala tadi tu melainkan dengan cara lagu mana? Pertama dengan ikhlas. Kita nak akad bala, caranya kena ikhlas. Dengan doa mereka itu. Kalau kita doa, sungguh-sungguh kita berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah bala ni akan diangkat. Yang pertama. Yang kedua, dan sembahyang mereka itu. Kita semaya ni juga adalah cara untuk diangkatkan bala. Dan segala orang yang dhaif mereka itu, orang-orang yang dhaif, orang tua, orang yang tak mampu, hak ni juga adalah cara untuk mengangkatkan bala yang Allah turun kepada sesuatu umat. Memang betul ada riwayat yang lain menceritakan bahawa keberadaan orang-orang tua, keberadaan wanita-wanita, keberadaan kanak-kanak, ini yang memberi rahmat kepada umat manusia. Kalau ada golongan ni, Tuhan ni tak kena turun azab, tak turun bala, kerana ada orang-orang gini. Sebab itu kita ni kena layan golongan-golongan ni dengan benda yang comel. Sebab itu kita ada skim rumah orang tua, rumah anak-anak yatim. Kita ada skim armalah kepada perempuan-perempuan janda. Kerana adanya golongan-golongan inilah masyarakat kita ni akan dijaga. Tetapi kalau sesuatu masyarakat dia tak cara kepada tiga golongan ni, orang tua dia tak cara, tohuk, koksi, lo ni ramah ke? Dia tinggal orang tua dia. Bawa mak ayah kata nak pergi jalan patah. Dia bawa. Mak ayah ni tak suka. Sedih lah lama dengan cerita gini kan. Suka ayah tok dia ni nak pergi patah. Cucu nak bawa, anak nak pergi bawa. Naik dalam kereta molek-molek, tiba-tiba bawa pergi jalan patah. Paling muka tengok-tengok anak bawa pergi dah kereta lari. Apa perasaan mak ayah? Kena tohuk patah. No. Okey, kerana mana anak tak boleh lah orang jenis jahat gini kan. Ni, dia tak ada perasaan. Berat tu. Ni. Tengok ambil merah. Berat. Anak agak lagi gitu. Ni, tinggal orang tua. Ada lagi tinggal budak-budak. Budak molek-molek, comel, kiuk molek gitunya tinggal. Anak baru lahir. Tali pusat tak kerak molek lagi nya tinggal. Dalam tu siapa? Tinggal depan masjid. Azab, kena bala kita ni beringat. Kalau masyarakat tu ada tiga perkara ni dia tak jaga, turun bala kita. Orang tina kena cerah. Orang panggil banyak benda lah orang tina ni. Orang lelaki buat nyanyo ke bini dia, tak cara kepada mak, tak cara kepada bini, hak ni tunggulah bala kena turun. Betul makna yang ada dalam kitab kita ni comel sungguh. Kita kena ambil iktibar, kita kena islah balik masyarakat kita. Budak-budak zaman lah ni tak nampak benda gini kalau kita tak ayak molek. Dia kena wisoma, orang panggil tunjuk video-video ke, orang panggil ancaman-ancaman baru terasa. Dah orang mari masjid, bukan orang muda, orang yang telah berusia. Jadi orang muda ni kat duk main ML, duk main benda-benda ngarut gini lah. Jadi dia tak nampak benda-benda gini. Nah, kalau boleh dia nak pergi mak tu kat WPT dia nak main game, nak pergi derak, nak pergi jalan. Mak ayah ni sekian sumbu orang panggil Allah tak. Orang panggil berputih tulis duk cari rezeki kerana nak WPT ke anak. Tengok-tengok anak buai mak ayah. Budak ni nak ngepek ni. Habis ni. Maka memadai akan kamu hai saudaraku wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Tu kena sambung minggu depan Dia mari ngepek gini hati tak tenang mana ni nak marah. Minta-minta Allah subhanahu wa taala jaga kita semua daripada benda-benda gini. Boleh jadi masa ni kita kecek gini. Boleh jadi time ayah kita tua, time kita nak jaga dia tu kita rasa serabut pula. Ya serabut kan ni. Kita jaga budak kecil mudah, tapi jaga orang tua ni jadi payah. Kalau budak kecil dulu kita boleh hakak, kita boleh basuh perak dia mudah, tapi dia orang tua ni tahik dia pun busuk tak suka tahik budak. Badan dia pun berat, kita nak akak pun tak boleh. Kita nak akak dia pun dia tak boleh nak gerak seperti mana budak. Jadi itu adalah satu dugaan yang amat besar kepada anak nak jaga ayah dia dan juga mak dia yang tua. Dan disebutkan dalam hadis, rugi bagi orang yang duduk dengan mak ayah dia yang tua, dia tak boleh masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia tak jaga mak ayah dia. Siapa-siapa yang jaga mak ayah dia yang tua, ketahuilah dia telah tempuh satu tekad masuk dalam syurga. Ramai di kalangan para tabi'in, ulama-ulama dulu, mereka mencapai darjat yang tinggi kerana jaga mak ayah dia. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, sayyidut tabi'in. Dia ni terlepas
nak jumpa Nabi SAW. Sebab apa? Sebab khidmat ke mak dia ya. Kalau nak kira pergi jumpa Nabi tu nikmat besar, boleh pakat sahabat. Tetapi dia pergi jumpa Nabi tak ada peluang. Pergi Madinah nak jumpa Nabi tak ada peluang. Dia terpaksa balik ke tempat dia nak khidmat kepada mak dia, sehinggakan dia ni jatuh martabatnya daripada sahabat kepada tabi'in. Duduk sezaman dengan Nabi dah. Tahu dah Nabi ada, nak pergi jumpa Nabi dah tak ada peluang. Sebab apa tak ada peluang? Kerana nak khidmat kepada mak dia. Hak ni mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Nabi kata kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar, kalau mu jumpa dia ni, mu pergi minta doa, nescaya Allah Ta'ala akan makbul ke doamu. Sahabat pergi minta kepada tabi'in untuk berdoa kepada dia. Besarlah ni. Dengan jasa gawa? Jasa hormat, kita khidmat, kita jaga mak ayah kita. Gitulah kelebihan jaga mak ayah. Kalau nak kecek bab ni panjang. Tak padah. Kira ngepek kepada adik-adik kita ni tak padah lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab wa ilmuhul atam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.